Hai, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar asas sains komputer tingkatan 2. Bab 3.1 kod arahan. Kita akan belajar tentang menghasilkan segmen kod menggunakan fungsi input dan output. Ya, sebelum teruskan, cikgu harap kamu subscribe ya supaya kamu dapat video-video pembelajaran terbaru dari cikgu. Ya. Oke, baiklah, dalam contoh-contoh segmen kod yang lepas, kamu telah belajar Python, ya, belajar coding Python dan seterusnya buat coding dan seterusnya memaparkan output pada screen komputer. Oke. Dalam bahasa pengatur caraan ini, bahasa pengatur caraan memainkan peranan yang sangat penting untuk mengawal dan memberi arahan kepada peranti-peranti yang lain. Di mana dalam bahasa pengatur caraan, fungsi input dan fungsi output merupakan kaedah interaktif yang digunakan dalam interaksi manusia komputer ataupun IMK. Ya. Fungsi input dan fungsi output membolehkan mesej yang hendak disampaikan dan diterima dapat dipahami oleh pengguna dan juga komputer. Interaksi manusia komputer ataupun IMK ini melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan ciri perantaraan dalam aspek yang lebih luas. Faktor komputer adalah seperti teknik grafik komputer, ya, teknik grafik komputer, sistem pengoperasian, bahasa pengatur caraan, dan persekitaran pembangunan. Manakala faktor manusia pula melibatkan teori komunikasi, komunikasi bahasa, sains sosial, psikologi kognitif, psikologi sosial, dan perasaan manusia seperti kepuasan penggunaan komputer. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan perantaraan ini? Perantaraan merujuk kepada medium, ya, medium seperti antara muka suatu atur cara, warna, cara data dimasukkan, dan reka bentuk grafik yang mesra pengguna, supaya komunikasi antara manusia dengan komputer dapat berlaku dengan betul dan tepat, ya. Oke. Seterusnya, input. Apakah maksud input? Fungsi input digunakan untuk mendapatkan data input daripada pengguna, ya, input untuk mendapatkan data input daripada pengguna. Oke. Proses ini dapat dilakukan melalui segmen kod yang dibina, ya. Itulah sebabnya kamu buat pengatur caraan komputer, ya. Input adalah data input. Oke, sebagai contoh kamu type di keyboard, ya, dan akan dipaparkan, output akan dipaparkan pada screen komputer. Oke. Apabila fungsi input diaktifkan, atur cara akan meminta pengguna untuk memasukkan data mengikut kesesuaian atur cara yang dibina. Oke. Oke, dalam proses input data ini, papan kekunci, ya, papan kekunci komputer ataupun keyboard memainkan peranan yang paling penting bagi memastikan data yang dimasukkan adalah seperti yang terkandung dan dipatuhi dalam segmen kod. Oke. Ingat, papan kekunci memainkan peranan yang sangat penting. Oke. Sintaks bagi fungsi input juga berbeza mengikut bahasa pengatur caraan, ya. Sintaks ataupun coding, ya, berbeza mengikut bahasa pengatur caraan. Seperti yang kamu tahu, terdapat banyak bahasa pengatur caraan, ya. Seperti tengok gambar raja ini, ya. Kita ada C++, kita ada C, ada Java, Python, dan juga Scratch. Oke, ini adalah contoh-contoh bahasa pengatur caraan. Oke, di mana setiap bahasa pengatur caraan ini mempunyai sintaks
yang berbeza ya untuk input data. Sebagai contoh C++ sinteks umum dia CIN, oke, ada anak panah ya. Kalau C scanf, Java system.in, Python input, Scratch, oke, seperti ini. Oke, sebagai contoh lihat contoh 3.14 nih. Contoh ini tentang penggunaan fungsi input dalam pengaturcaraan Python. Oke, coba tengok umur. Umur sama dengan input dalam kurungan masukkan umur Anda. Ya. Oke. Yang highlight warna kuning ini fungsi input akan diaktifkan. Oke. Apabila sinteks input ini dibaca, atur cara akan menunggu input daripada pengguna input ya. Jadi atur cara ini dia akan menunggu input daripada pengguna. Oke. Jadi apabila sebagai contoh lah ya, masukkan umur Anda. Oke. Jadi bila lepas tu dia akan tunggu ya. Kode ini akan tunggu sehinggalah pengguna memasukkan data ya. Sebagai contoh, kalau pengguna masukkan data 14, maka 14 akan jadi output ya. Dia apabila input diaktifkan, komputer akan tunggu pengguna untuk memasukkan data. Output pula, apa yang dimaksudkan dengan output pula ini? Fungsi output merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin komputer. Fungsi output merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin komputer. Maklumat yang dipaparkan ini hasil daripada proses yang dilakukan oleh segmen kod ataupun data yang dimasukkan oleh pengguna melalui fungsi input. Ya, senang. Fungsi output ini merujuk kepada maklumat yang dipaparkan pada skrin komputer. Monitor ialah peranti output yang biasa digunakan. Yang monitor ya. Monitor ialah peranti output yang biasa digunakan. Maklumat yang dipaparkan pada skrin monitor adalah maklumat dalam bentuk message ataupun hasil daripada proses yang dilakukan oleh segmen kod. Coba lihat jadual. Ini adalah fungsi output dalam beberapa bahasa pengaturcaraan. Ada banyak lagi ya. Kalau C++ cout. Masih ingat tadi? Kalau C++ kalau fungsi input cin. Dan seterusnya C printf, Java system.out, Python print. Ini adalah untuk output. Ini contoh penggunaan fungsi output dalam bahasa pengaturcaraan. Umur. Sebagai contoh lah ya, umur sama dengan kita tetapkan integer 14. Untuk output print umur Anda pada tahun ini ialah slash umur. Ini adalah fungsi output diaktifkan ya, di mana komputer akan memaparkan umur ya di sini, umur. Setakat itu saja untuk hari ini ya. Untuk hari ini cikgu harap kamu dapat menjawab soalan kuis ya, soalan kuis yang telah cikgu sediakan. Sila lihat di bahagian deskripsi. Kamu akan melihat pautan kuis, soalan kuis di sana. Baiklah, jumpa lagi.